Inilah berita utama hari ini. Dua loji jana kuasa baru mula beroperasi di Pulau Jurong yang berupaya bekalkan tenaga kepada sejuta unit flat HDB 4 bilik. Pusat kapal pesiaran Marina Bay dibuka semula hari ini selepas melalui kerja-kerja naik taraf bernilai $40 juta. Lebih 100 penduduk Gaza terkorban dan 250 yang lain cedera akibat serangan udara Israel yang jelas mencabar gencatan senjata. Salam sejahtera. Para penumpang di pusat kapal pesiaran Marina Bay NBCC yang dinaik taraf kini boleh menjangkakan pengalaman daftar masuk lebih lancar dan pantas dengan pelancaran perkhidmatan baru untuk penyerahan bagasi awal. Perkhidmatan tersebut dijangka dapat menjimatkan lebih daripada separuh masa yang biasanya diambil untuk daftar masuk. Yang merupakan antara kemudahan baru NBCC yang dibuka semula hari ini selepas melalui kerja naik taraf bernilai $40 juta. Pusat itu kini boleh menampung hampir 12,000 penumpang iaitu seganda lebih banyak berbanding sebelum ini seiring dengan pertumbuhan berterusan pelancongan kapal pesiaran di rantau ini. Di majlis pembukaannya, Menteri Negara Perdagangan dan Perusahaan Al-Intan berkata, permintaan untuk pelayaran dijangka terus meningkat dalam beberapa tahun akan datang. Singapore has always been an international shipping hub, and we are now bringing that same expertise to cruising. When cruise lines look for home port in Asia, they want reliability, efficiency, and a destination that passengers want to visit. And this expansion is not just about a bigger building, it's about confidence in the future of cruise tourism in Southeast Asia and keeping Singapore at the heart of global cruising. Sementara itu, saudara, para penumpang di lapangan terbang Changi pula dijangka boleh mendapatkan semula bagasi mereka dengan lebih cepat lagi apabila satu sistem baru berasaskan kecerdasan buatan AI dilaksanakan sepenuhnya menjelang 2027. Sistem itu mampu menguruskan tenaga kerja dengan lebih cekap lagi sekaligus mengurangkan keperluan pekerja untuk berulang-alik beberapa kali semasa mengangkut bagasi. Yang mula dirintis pada bulan April dan berjaya meningkatkan daya penghasilan dengan lebih 15% setakat ini. Satu lagi sistem AI yang sedang diuji mengumpul data dari pelbagai bahagian lapangan terbang untuk beramal dan meruntukkan tenaga kerja dan peralatan dengan lebih cekap lagi. Usaha-usaha syarikat pengendalian kargo SETS ini adalah sebahagian daripada inisiatifnya untuk meningkatkan daya penghasilan sedang Singapura mengendalikan jumlah kargo yang semakin bertambah. From an aviation operating environment, it will continue to be challenging. What do I mean? Because there's still going to be growing pressures on speed and adaptability. It is really through how we leverage our people, how we leverage technology, and how we are able to tap innovation in order to position us for the future. Dua loji jana kuasa yang dibiayai pemerintah kini mula beroperasi di Pulau Jurong. Jana kuasa Meranti Power dengan kapasiti 682 megawatt itu mampu bertindak sebagai tenaga sokongan jika jana kuasa lain terhenti atau bagi menggantikan keupayaan menghidupkan jana kuasa dengan pantas. Meranti Power boleh mencapai kapasiti penuh dalam masa 25 minit sahaja. Kapasiti itu, saudara, cukup untuk bekalkan tenaga kepada sejuta unit flat HDB 4 bilik. Pengguna tempatan secara purata mengalami kurang daripada satu gangguan bekalan tenaga setahun. Jika ia berlaku sekalipun, ia biasanya berlarutan selama 10 hingga 15 saat sahaja. Apabila sistem gagal berfungsi atau permintaan tenaga meningkat secara mendadak, jana kuasa sokongan perlu diaktifkan dengan segera. Ini sebabnya pemerintah membiayai pembinaan 2 jana kuasa turbin gas kitaran terbuka yang baharu ini. The government is committed to partnering the private sector in ensuring sufficient generation capacity. We have implemented the centralized generation planting process in 2023 to coordinate
private sector investments in new generation capacity that is in line with the forecasted growth in electricity demand. Kedua-dua unit berkapasiti 341 megawatt itu boleh diaktifkan dengan cepat dan membekalkan tenaga tambahan dalam masa 10 minit apabila diperlukan. Janakuasa ini juga menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu dalam pemantauan operasi hariannya. We believe in harnessing technology to make our operations safer, smarter and more efficient. To this end, we are exploring the use of digitalization and artificial intelligence to strengthen our operation and support plant maintenance. Turbin ini lebih cekap berbanding yang sedia ada. Ia boleh mengurangkan sehingga 4,000 tan pelepasan karbon, jumlah yang setara dengan apa yang diserap oleh 200,000 pokok dalam setahun. Ini merupakan daya tenaga lebih mesra alam dalam mengekalkan kestabilan sistem tenaga di Singapura. Kedua-dua janakuasa itu dibiayai oleh pemerintah pada 2022 kerana ketika itu tiada minat secara komersil dari pihak lain. Dalam pada itu, syarikat-syarikat dan isi rumah di Singapura mungkin menikmati bil elektrik lebih mantap tidak lama lagi. Ini menyusuli satu rancangan baru mahu memanfaatkan sumber tenaga lebih kecil seperti pengecas dan panas suria yang dipasang di bumbung bangunan untuk menstabilkan bekalan tenaga. Satu lagi pendekatan adalah dengan mendorong para pengguna supaya menyesuaikan corak penggunaan elektrik mereka secara masa nyata. Sebuah kenderaan elektrik atau EV dapat menghidupkan kenderaan itu sendiri, tetapi sekumpulan EV yang disambungkan ke grid tenaga boleh membantu mengendalikan turun naik bekalan kuasa. Itulah antara beberapa sumber tenaga baru yang sedang diuji selain sumber lain seperti sistem simpanan bateri dan panas suria di bumbung bangunan. Secara bersama, kesemua kaedah ini membentuk apa yang dipanggil logi kuasa bayar, iaitu sebuah pusat kawalan bijak yang memutuskan secara masa nyata bila dan bagaimana untuk membekalkan tenaga. Ini dapat mengurangkan keperluan membina logi janakuasa konvensional. With greater diversity in sources and loads, the grid needs to become more flexible and more responsive to changes in supply and demand. EMA is therefore introducing a demand-side flexibility roadmap. This outlines EMA's plans to harness the demand-side resources to meet the needs of the power grid caused by supply and demand or demand fluctuations. Sebagai permulaan, syarikat pengangkutan Comfort Delgro bekerjasama dengan EMA untuk menjalankan projek perintis selama 13 bulan. Ia akan menggunakan rangkaian penderiaan bijak untuk menyesuaikan penggunaan tenaganya secara automatik sebagai tindak balas kepada keperluan sistem tenaga. Sehingga 150 syarikat pemula kecerdasan buatan AI di Singapura akan mendapat akses lebih mudah kepada pendanaan dalam tempoh 3 tahun ini. Ini di bawah satu program baru kendalian Enterprise Singapore, Universiti Nasional Singapura dan syarikat Microsoft. Berucap di acara syarikat pemula Switch 2025, Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong berkata, Singapura akan mengadakan sokongan bagi membantu syarikat-syarikat di pelbagai peringkat pertumbuhannya. For entrepreneurs and founders, Singapore's true value lies not just in what we build here, but in how we serve as their global springboard, a trusted base from which to grow into regional and global markets. Para pemimpin dunia mula berkumpul di Korea Selatan bagi mesyuarat para pemimpin ekonomi APEC, termasuk PM Lawrence Wong yang mempunyai jadual padat. Kami bawakan laporannya selepas ini. Bertemu kembali. Dalam perkembangan Timur Tengah, tentera Israel menyatakan perjanjian gencatan senjata di Gaza kini disambung semula selepas ia melancarkan serangan terhadap puluhan sasaran Hamas. Serangan-serangan itu yang melanggar perjanjian gencatan senjata Israel Hamas membunuh lebih 100 penduduk di serata carikan Gaza dalam tempoh 12 jam
dengan sekurang-kurangnya 46 yang maut adalah kanak-kanak. Lagi 250 yang lain dilaporkan cedera. Israel mendakwa serangan besar-besaran yang ia lakukan itu adalah sebagai langkah membalas perbuatan Hamas membunuh seorang askarnya di Bandar Rafah di selatan Gaza. Hamas bagaimanapun menolak dakwaan tersebut dan menekankan ia komited terhadap gencatan senjata itu. Serangan besar-besaran Israel itu mengancam gencatan senjata tersebut. Bagaimanapun dalam ulasannya, Presiden Donald Trump menegaskan bahawa tiada apa-apa akan membahayakan gencatan senjata tersebut. Di lapangan di Gaza, seorang jurucakap pasukan pertahanan awam Gaza juga menuntut gencatan segera dan menyeluruh dilaksanakan. Yang menggesa supaya koridor kemanusiaan dibuka demi membenarkan bahan api, peralatan dan barang keperluan dibawa masuk bagi membantu penduduk yang memerlukan. Perdana Menteri Lawrence Wong berada di Bandar Gyeongju, Tenggara Korea Selatan mulai hari ini bagi mesyuarat pemimpin ekonomi APEC. Beliau juga dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Lee Jae-myung di Seoul sebagai sebahagian daripada lawatan pengenalannya sejak menjadi Perdana Menteri. Lawatan ini juga menandakan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara kedua negara. Di Gyeongju, para pemimpin APEC dijangka membincangkan cara-cara menggalakkan perdagangan dan pelaburan, teknologi baru bagi perdagangan seperti kecerdasan buatan AI, serta respons bagi demografi yang berubah-ubah di rantau ini. Di samping itu, PM Wong juga akan mengadakan beberapa pertemuan dua hala dengan rakan-rakan sejawatannya dari negara lain. Kemudian di Seoul, PM Wong akan bertemu dengan Presiden Lee di pejabat Presiden Yongsan, di mana kedua-dua pihak akan meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategi. Beliau juga akan meletakkan karangan bunga di Tanah Perkuburan Nasional Seoul dan bertemu dengan rakyat Singapura yang berpangkalan di Korea Selatan. Dalam satu perkembangan positif yang dinanti-nantikan, masyarakat dunia, Beijing mengesahkan Presiden Xi Jinping akan bertemu dengan Presiden Donald Trump petang esok di Korea Selatan. Ini merupakan pertemuan pertama mereka sejak tahun 2019. Dalam ulasannya hari ini, Presiden Trump mengatakan beliau menjangka akan mengurangkan tarif Amerika ke atas China. Namun beliau tidak mengatakan apakah perubahan yang akan dilakukan pihak China. Presiden Donald Trump dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengumumkan berjaya mencapai perjanjian perdagangan termasuk pelaburan. Menurut Presiden Trump, yang sudah pun dimuktamadkan yang dicapai semasa pertemuan mereka menjelang sidang puncak APEC. Awal dari itu, Lee berikrar untuk memperuntuk lebih banyak perbelanjaan bagi pertahanan. Dia meminta Presiden Trump supaya membenarkan Seoul memproses semula tenaga nuklear bagi kapal selam Korea Selatan. Buat masa ini, Seoul tidak membenarkan berbuat demikian tanpa kebenaran Washington. Sebelum ketibaan ke Korea Selatan, Korea Utara melancarkan ujian peluru berpandu krus yang mampu membawa senjata nuklear. Tidak rasmi negara KCNA melaporkan peluru berpandu itu terbang lebih daripada 2 jam sebelum mengenai sasarannya. Pyongyang menyifatkan ujian itu sebagai kejayaan penting yang meletakkan pasukan tentera Korea Utara secara praktikal bagi pencegahan sebarang serangan. Singapura mengalu-alukan minat Kanada untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dengan rantau Asia Tenggara. Perdana Menteri Lawrence Wong juga mengikrarkan sokongan bagi rundingan pantas perjanjian dagangan bebas FTA ASEAN-Kanada. Dia berkata demikian di pertemuan semasa pertemuan sarapan dengan rakan sejawatannya dari Kanada, Mark Carney, di istana hari ini. Encik Carney kini di Singapura bagi lawatan kerja selama 2 hari. Sempena sambutan Christmas tahun ini, penyalaan lampu hiasan tahunannya bermula 8 November ini akan mendapat sentuhan sangat tempatan. Ini juga sempena meraihkan SU-60. Hiasan-hiasannya akan menampilkan mercu tanda-tanda tempatan serta sebuah pasar Christmas yang lebih segar yang menyertakan jenama-jenama dan makanan-makanan tempatan keseluruhannya. Pembukaan Biennale Singapura 2025 dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong hari ini.
yang mengangkutkan lebih 80 seniman dari Singapura dan dari merata dunia. Biennale Singapura ini akan berlangsung selama 5 bulan dengan pameran-pameran turut berlangsung di ruang-ruang awam seperti pusat pengangkutan, pusat dibelah, estet perumahan dan tapak-tapak sejarah. Ikuti selepas ini pengalaman seorang pegawai Angkatan Bersenjata Singapura SAF berpangkat Major yang mencatat kelulusan cemerlang semasa menjalani kursus di Kolej Komand dan Staf Ko Keng Swee. Masih lagi bersama berita. Saudara, seramai 289 pegawai berjaya menamatkan kursus Komand dan Staf di Kolej Komand dan Staf Ko Keng Swee GSK-CSC, iaitu program pendidikan ketenteraan tertinggi di Singapura. Antara lulusan cemerlang tahun ini bagi program yang bersiap para pegawai untuk peranan kepimpinan ialah Pegawai Angkatan Bersenjata Singapura SAF Major Ikhtiaruddin Iman Mustafa. Sebelum ini, Major Ikhtiaruddin tidak mempunyai minat dalam bidang geopolitik, namun kursus tersebut telah membuka perspektif baru terhadap kepentingan geopolitik dalam kerjaya ketenteraannya. Tapi kursus ini buat saya lebih minat dengan geopolitik. Bagaimana geopolitik di luar negeri akan boleh mengefekkan kami di Singapura dan juga tentera kami di Singapura, dan betapa pentingnya kami sebagai askar Singapura untuk melindungi Singapura di sini. Walaupun kursus ini menuntut komitmen tinggi, beliau berjaya mengharuninya dengan sokongan daripada unit serta isterinya yang sentiasa memberi dorongan untuk beliau memberikan tumpuan sepenuhnya. Dengan kemahiran baru yang diperoleh melalui kursus ini, Major Ikhtiaruddin berjaya dapat menggunakannya dalam membimbing dan melatih para pegawai bawahannya. Satu yang saya mahu buat adalah untuk membimbing officer yang muda dan bagaimana mereka boleh sukses di dalam tentera dan juga menjadi leader yang lebih baik untuk tentera mereka. Dalam ucapannya pada majlis tamat kursus, Menteri Pertahanan Chan Chun Sing menekankan pentingnya Singapura kekal berwaspada dalam menghadapi perubahan geopolitik. Beliau turut menggesa SAF untuk terus berinovasi dan memahami konteks operasi ketenteraan dalam dunia yang semakin mencabar. Antara mereka yang menamatkan kursus termasuk para pegawai tetap, perkhidmatan negara, polis dan juga pegawai antarabangsa dari 12 negara. Menteri Awal Dalam Negeri K. Shanmugam berkata pasukan Home Team yang berkesan dihormati dan dipercayai penting untuk kejayaan Singapura ini kerana penerapan undang-undang dan ketenteraman yang baik penting untuk kehidupan seharian yang nyaman serta untuk ekonomi negara. Beliau berucap demikian di Majlis Anugerah Pasukan Home Team. For us, Singapore law and order is a key competitive advantage. And it's the foundation of our lives, stable, good, and at the same time it's the foundation of our economic prosperity. So the sense of safety that we enjoy is extremely precious. The freedom that all of us, our families, have to go about our daily lives with peace of mind. Sekitar 130 anugerah disampaikan semasa Majlis Anugerah Menteri tahun ini bagi mengiktiraf para pegawai Home Team yang memberi sumbangan besar dalam pelbagai operasi utama serta untuk inovasi dan kecemerlangan perkhidmatan mereka. Bidang pembedahan ortopedik onkologi sering didominasi oleh kaum lelaki. Ia adalah cabang perubatan yang mengkhususkan diagnosis serta rawatan penyakit parah. Ini menuntut ketelitian luar biasa. Wanita membentuk hanya sekitar 10% daripada keseluruhan jumlah pakar dalam bidang ini. Wanita Melayu pertama dalam bidang pembedahan ortopedik di Singapura, Dr. Suraya Zainul Abidin, mahu menepi stereotip dan membuktikan bahawa ketabahan dan kecekapan bukan milik satu jantina semata-mata. Saya tahu ia adalah satu cabaran. Ramai orang yang bertanggapan salah bahawa bidang ortopedik ini haruslah lelaki yang besar, tinggi, yang banyak muscles. Tapi saya rasa
keahliannya ialah daripada teknik, bukan daripada kekuatan. Seorang pakar di bilik pembedahan, beliau juga seorang isteri dan ibu kepada 4 orang anak. Malah, beliau pernah menjadi finalis anugerah Ibu Muda Cemerlang Jamiah. Satu pengiktirafan terhadap peranan beliau sebagai wanita yang berjaya mengimbangi dua dunia. Ikuti semangat juang Dr. Suraya The Bulldog, pakar bedah wanita Melayu pertama Singapura dalam Detik Personality selepas siaran berita ini. Saudara, dengan laporan itu tadi, sekian berita untuk malam ini sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.